Fadlan, baru-baru ini saya sudah membaca satu buku iaitu Red Star Over China dan juga menonton satu filem Crossing. Dia menggambarkan tentera merah yang 4 kali menyeberangi sungai Chishui untuk mengadakan Long March. Tahukah Long March, Fadlan? Okey, sebenarnya kalau tanya saya pada permulaannya, bila orang tanya saya Long March, saya teringat adalah roket pelancar ke ruang angkasa. Tetapi apabila diperjelaskan oleh rakan-rakan, mereka kata sebenarnya Long March ni memberi satu makna yang cukup besar bagi rakyat Cina. Bahawa saya faham bahawa Long March itu adalah satu perjalanan panjang, iaitu sejarah yang orang kata sangat membentuk jiwa dan semangat rakyat Cina sebenarnya. Ya, betul. Ketika saya masih kecil, sebenarnya sudah banyak kali belajar tentang sejarah Long March dari buku teks. Tapi pada masa itu kita hanya tahu Long March ini adalah perjalanan sejauh 12,500 km. Oh, bersamaan 1/3 daripada lilitan bumi kalau ikut dalam garisan khatulistiwa. Ya, cerita ini juga mengenai macam kesengsaraan tentera merah untuk melintasi macam padang rumput, Gunung Sauji dengan memakai macam semua bagai atau baju yang sangat tipis saja. Oh, maksudnya mereka menempuhi cabaran yang cukup luar biasa dan perlu mempunyai semangat wajar untuk seseorang itu menempuhi cabaran. Sebagai contoh, saya fahamkan mereka menempuh gunung bersalji, payung rumput yang berbahaya, bahkan ada juga terpaksa mengikat perut, tahan lapar dan sebagainya pada ketika itu. Ya, ada satu cerita yang saya masih ingat, iaitu ketika saya masih dalam sekolah, diberitahu oleh guru, iaitu dalam Long March itu, ketika mereka nak macam mendaki Gunung Sauji, dan kebetulan ada seorang pegawai yang atau panglima dari tentera merah, dia mendapati ada seorang askar sudah membeku mati di tepi jalan dengan memakai baju yang sangat tipis saja. Betul. Dia amat marah dan tanya, manakah quartermaster pasukan ini? Kenapa dia hanya ada baju yang begitu tipis hingga dibeku mati? Tapi askar yang lain katakan, inilah quartermaster. Ya, dia yang terkorban. Terkorban. Dia memberi semua bekalan kepada askar-askar yang lain. Akhirnya dia sendiri dibeku mati dalam Long March. Sebenarnya Long March ini memang sudah mengalami korban yang cukup besar. Iaitu kalau hanya kita tengok pasukan pertama, tentera merah yang dipimpin oleh mendiang Mao Zedong, dia kalau berasal dari Jiangxi masih mempunyai lebih 86,000 askar mengikutnya. Tapi setelah di Xiangjiang ada pertempuran yang cukup dahsyat dengan Kuomintang, kerana dia dikelilingi atau dikepung oleh tentera Kuomintang. Ada lebih kurang 400,000 askar atau tentera dari Kuomintang untuk mengganggu atau menahan Long March atau tentera merah untuk boleh dikatakan mengalih ke tempat yang selamat. Dan selepas perang atau pertempuran di Xiangjiang, sungai Xiangjiang itu, kalau pasukan yang dipimpin oleh pengerusi Mao Zedong hanya tinggal 30,000 saja. 30,000. Iaitu kira lebih 50,000 orang sudah korban. Oh, agak banyak. Selepas itu banyak. Kalau pasukan ini sudah akhirnya sampai ke Shanxi melalui macam berbagai provinsi macam Sichuan, Guizhou, Yunnan, Gansu, Ningxia dan ke Shanxi di Keyaan, hanya tinggal 3,000 orang askar saja. Mengapa begitu susah mengalami begitu besar korban? Kita perlu mengatakan Long March. Ini kerana pada masa itu sebenarnya China sudah selalu ada mengalami perang saudara yang cukup panjang. Dan pada masa itu negara ini pun mengalami bencana yang cukup besar hingga puluhan ribu warga sudah penduduk mati. Dan pada tahun 1931 kita tahu sudah berlaku, iaitu pencerobohan tentera Jepun di timur laut China.
Meskipun begitu, kalau kerajaan pusat pada masa itu yang dipimpin oleh Kuomintang, dia masih melihat memusnahkan tentera merah sebagai misi utama. Tapi kalau pasukan merah atau tentera merah, kita sudah mengisytiharkan perang dengan Jepun sejak tahun 1932. Okay. Iaitu tahun kedua berlakunya peristiwa di Timur Laut China. Tentera yang dipimpin oleh Parti Komunis China, mereka sudah menyeru semua lapisan di negara ini bersatu padu untuk melawan itu pencegahan dari Jepun. Tapi ini dibiarkan oleh kerajaan Kuomintang. Mereka katakan kalau nak melawan musuh dari luar, yang terutamanya mestilah memusnahkan musuh di dalamnya. Jadi mereka biarkan pencegahan dari Jepun, tapi menggunakan begitu banyak tentera untuk mengejar, untuk memusnahkan tentera merah. Oleh itulah tentera merah mereka terpaksa mengalihkan diri dari Jiangxi melalui berbagai provinsi hingga ke utara, ke Shanxi, untuk supaya dia boleh ke barisan hadapan untuk berperang dengan tentera pencegahan Jepun. Ramai di luar sana akan melihat, kalau kita kembali semak balik sejarah, lipatan sejarah bagaimana kekejaman tentera Imperial Jepun suatu ketika dahulu. Kalau di Malaysia juga berlaku juga pencerobohan di mana ramai kita lihat hidup dalam keadaan sengsara semasa zaman Jepun. Saya rasa di China apatah lagi sukar untuk meneruskan kehidupan seperti biasa apabila anasir luar memasuki tanah air dengan bermaharajalela, melakukan sesuka hati. Dan banyak juga sebenarnya Satria kongsi kepada saya menerusi ulasan-ulasan bagaimana suatu ketika dahulu masyarakat di China diperlakukan begitu kejam dan dengan mungkin eksperimen yang cukup di luar sifat kemanusiaan. Saya juga berkongsikan kepada rakan-rakan saya, mereka juga sangat terkejut. Mereka baru tahu bahawa sebenarnya ada eksperimen sebegini. Jadi saya melihat saya juga berkesempatan untuk meninjau ke Guyuan di Ningxia, melihat jalur Long March itu sendiri, dan saya rasa itulah sebenarnya titik permulaan ataupun perjuangan Sri Kandi atau prajurit di negara China untuk menentang pencerobohan, pada masa sama untuk orang kata meletakkan kedudukan masyarakat pada ketika itu pada satu harapan yang lebih cerah. Sehingga hari ini adanya China dengan pelbagai kejayaan dikecapi. Itu saya rasa satu kebanggaan untuk rakyat China sendiri. Ya, betul. Dulu Fauzan sudah memperkenalkan tentang kalau macam roket yang digunakan oleh China, namanya Long March. Betul, Long March. Ya, sebenarnya kalau di China kapal selam nuklear yang pertama juga dinamakan dengan Long March 1. Oh, saya ingat hanya roket angkasa saja Long March. Ada juga kapal selam nuklear. Ya. Long March juga. Ya, ini projek ini dimulakan pada tahun 1966 hingga dia berjaya pada tahun 1974. Pada masa itu situasi ialah sebenarnya kalau Republik Rakyat China baru ditubuhkan dan menghadapi sekatan dari negara barat dan juga ancaman nuklear dari negara barat, termasuk terutamanya Amerika Syarikat. Dan pada masa itu kita juga menghadapi sekatan teknologi dari Kesatuan Soviet. Jadi ini bagaimana kita boleh mengawal pembangunan damai sendiri. Iaitu kita terpaksa menggunakan tenaga sendiri untuk mengeluarkan satu platform yang boleh membalas serangan nuklear. Dari segi aspek pertahanan. Ya, kerana kalau kita tahu kalau kapal selam nuklear dia boleh selalu beroperasi di dalam laut saja. Dan tidak akan susah didapati oleh musuh. Jadi ini bermakna kalau ada musuh yang melancarkan serangan nuklear kepada China, kita mampu melaksanakan serangan balas dari laut. Dan ini menjadikan sebenarnya secara seimbang, iaitu semua pihak tidak berani untuk menggunakan senjata nuklear. Dan ini juga menjaminkan pembangunan damai China sepanjang puluhan tahun selepas itu. Sudah alang-alang Satria membawa buku Red Star Over China tu. Mungkin Satria boleh ceritakanlah intipati apa yang terkandung dalam
naskah Red Star Over China ni, Satria? Ya, saya rasa ini buku yang amat menarik kerana dia diterbitkan pada tahun 1937. 37, Ya. wow, sudah hampir berapa? 80 tahun Ya, lebih. ini merupakan tahun pertama setelah Long March berjaya sampai ke Ya'an. Okey. Ya, dan dia merupakan, kalau penulisnya merupakan Edgar Snow, dia merupakan seorang wartawan dari Amerika Syarikat. Oh, daripada wartawan daripada Amerika Syarikat. Maksudnya buku ini adalah cacatan beliau selepas Ya. 1 tahun Long March Ya. dilancarkan. Ya, pada masa itu kita tahu, boleh dikatakan kerajaan China, pusat China ialah yang dipimpin oleh Kuomintang. Dia mendapati banyak bantuan dari seluruh dunia, terutamanya dari Amerika Syarikat. Dan boleh katakan fokus dunia juga kepada Nanjing, iaitu tempat kerajaan Kuomintang punya. Tapi pada masa itu beberapa wartawan di China dari luar negara, mereka sudah tahu ada satu kuasa lain iaitu dipimpin oleh tentera merah. Mereka juga berjuang untuk melawan penjajahan dari Jepun. Betul. Mereka nak tengok bagaimana keadaan benar tentera ini, mengapa dia cepat mendapat, dia boleh mengatasi kesalahan yang begitu besar, mengadakan Long March, akhirnya mendapat sokongan yang cukup besar dari para rakyat atau penduduk, khususnya kaum petani yang menduduki majoriti populasi di China punya. Jadi Edgar Snow dia merupakan orang yang pertama mengambil berbagai saluran, akhirnya berjaya masuk ke Ya'an. Dan dia catat banyak cerita tentang tentera merah, tentang Long March dan tentang berbagai pemimpin pasukan ini atau parti komunis China, termasuk Mendiang Mao Zedong. Okey, Satria, mungkin saya belum berkesempatan untuk baca buku ini. Mungkin antara kandungan-kandungan yang menarik mungkin boleh dikongsikan. Antara Satria rasa memberi satu impak lah untuk para pembaca sekiranya mereka baca buku ini. Ya, macam itu. Sebenarnya keadaan yang sama, iaitu pada masa itu propaganda dari Kuomintang atau Barat ialah tentera merah atau parti komunis China adalah pengganas. Mereka merampas semua, dan ketika mereka dalam Long March pun selalu mengadakan merampas. Tapi sebenarnya kalau tentera merah, mereka hanya merampas macam harta yang dimiliki oleh kapitalisme atau pemilik tanah di kawasan desa China. Kerana ini merupakan sebenarnya pertikaian atau konflik yang paling besar pada masa itu, iaitu kebanyakan tanah dimiliki oleh pemilik tanah. Mereka mungkin hanya menduduki mungkin 10% saja di seluruh negara. Tapi kalau 90% kaum petani, mereka tidak ada tanah. Mereka sudah rajin kerja dalam ladang. Hasilnya perlu diberikan kepada pemilik tanah. Pada masa itu, mereka juga perlu membayar cukai lagi kepada kerajaan. Dan kita tahu, dulu saya sudah memperkenalkan, pada masa itu China mengalami bencana yang alam yang cukup dahsyat. Puluhan ribu orang korban. Tapi kalau cukai itu sudah dikenakan puluhan tahun selepas itu, iaitu dia bukan hanya perlu bayar cukai untuk tahun ini, dia perlu bayar cukai untuk puluhan tahun akan datang. Ya, ini menjadikan sebenarnya majoriti kaum petani di China sudah hilang semua. Pada masa itu mereka menghadapi bencana alam dan juga serangan dari tentera sudah jatuh di tipe tangga. Dan juga ada serangan dari kerajaan Kuomintang, tentera Kuomintang. Jadi itulah menjadikan mereka semuanya, ketika tentera merah datang merampas macam makanan, harta dari pemilik tanah untuk membahagikan kepada mereka, mengambil tanah yang dimiliki oleh pemilik untuk dibahagikan kepada semua kaum petani supaya mereka boleh kerja untuk sendiri, mendapat hasil untuk sendiri. Mereka mestilah akan menyokong kepada tentera merah. Dan ada satu cerita yang amat menarik ialah kita tahu kalau macam dengan cerita yang atau kisah yang saya tadi kongsikan, macam semua anggota dalam Long March ialah kaum miskin, adalah kaum petani saja, ya.
Tapi antaranya ada seorang yang cukup menarik. Dia namanya Xu Teli. Dia adalah seorang profesor. Dia cendekiawan. Ya, dia juga merupakan guru besar bagi akademi pengguruan di Changsha, Provinsi Hunan. Dan dia ada juga merupakan anggota parlimen Provinsi Hunan di bawah pemimpin Kuomintang. Tapi ketika dia sudah sampai usia 50 tahun, dia ada keluarga, dia ada 4 anak, tapi dia langsung pergi ke Yan'an untuk menganggotai Parti Komunis Cina. Dan dia juga ikut, bukan pergi ke Yan'an, dia cari Parti Komunis Cina untuk menganggotainya. Dan selepas itu dia juga ikut menyertai Long March. Pada usia 50 lebih 50 tahun. Ya, dia antara orang yang mungkin yang paling tua dalam Long March itu. Dan pada masa yang sama, dia juga merupakan guru bagi Mendiang Mao Zedong. Dia sebenarnya merupakan seorang yang sangat bersifat reformasi. Ketika dia masih kecil, dia sebenarnya merupakan masih di bawah pentadbiran dinasti Qing. Untuk menyeru reformasi atau revolusi di dinasti Qing, dia memotong jari kecil sendiri sebagai untuk memperlihatkan hasratnya atau untuk menyeru dinasti Qing untuk mengadakan pembaharuan revolusi. Okay. Dan selepas itu dia menyertai Parti Kuomintang juga. Dan selepas itu dia sudah sebenarnya riwayatnya sudah melihat berbagai pilihan yang boleh didapati di China untuk menyelamatkan negara ini. Akhirnya pada umur 50 dia memilih menyertai Parti Komunis Cina dan mengikut ke Long March ke Yan'an. Dan yang lebih menarik ialah kerana dia amat berwibawa yang tinggi dan juga merupakan guru bagi pengerusi Mao Zedong. Jadi dia diberikan seekor kuda supaya dia boleh membantu dia dalam Long March. Tapi dia tolak dan memberi ini kepada askar yang cedera. Dia dengan kaki sendiri, seorang warga yang emas, boleh dikatakan, menamatkan Long March ini. Dan setelah datang ke dia boleh dikatakan berusaha untuk menggalakkan pendidikan di sana. Iaitu ketika mereka sampai ke sana, kalau buta huruf di sana kira-kira 95%. 95% hampir semua. Hampir semua. Dan akhirnya dengan usaha dia dan juga pentadbiran Parti Komunis Cina di sana, jumlah ini diturunkan kepada 20%. Tapi sudah pastilah ini pendidikannya bukan yang sangat mendalam. Hanya mengajar mereka huruf ini, macam ejaan pinyin ini juga dicipta oleh Xu Teli. Dia untuk memudahkan para kaum petani untuk membelajar. Kerana kalau kita tahu tulisan Mandarin sangat susah bagi dia. Jadi ini dia menciptakan pinyin supaya membantu kaum petani untuk mendapat itu pengetahuan. Dan bukan saja membantu golongan petani, saya rasa membantu juga golongan ataupun orang-orang asing yang tinggal di China ini sendiri untuk belajar perkataan Hanzi itu sukar. Jadi pinyin itu sangat membantu. Jadi kita dapat lihat bukan saja jasa beliau bukan sekadar memperkenalkan pinyin pada zaman dahulu, bahkan digunakan secara berterusan sehingga hari ini sebenarnya Satria. Macam pendidikan pada masa itu sebenarnya amat asas macam ini. Ini apa? Ini bendera merah. Bendera merah dimiliki oleh mana? Oleh tentera merah. Tentera merah dimiliki oleh siapa? Tentera merah dimiliki oleh rakyat. Semua rakyat. Sebab itu dalam pendidikan ini sebenarnya kesedaran atau fahaman tentera merah terhadap situasi negara ini dan dunia ini sebenarnya disampaikan oleh kaum petani. Ini sebenarnya menjadi asas yang amat penting. Akhirnya Parti Komunis Cina boleh berjaya dalam bukan hanya perang melawan penjarahan Jepun, dan akhirnya berjaya mendirikan atau menubuhkan Republik Rakyat Cina. Betul. Saya rasa ini juga secara sudah membuktikan kalau
Parti Komunis Cina atau Tentera Merah ini bukanlah merupakan macam sekumpulan pengganas dan bukanlah hanya tahu merampas semua saja. Dia terdiri daripada belia, dari kaum petani, dari wanita juga, pekerja, dari kilang dan profesor, dan mereka berjuang untuk satu sasaran yang sangat mulia. Meskipun pada masa itu susah, sebenarnya dari pandangan ramai orang susah untuk terwujud, tapi mereka tetap berjuang untuk sasaran ini. Akhirnya menjadikannya terwujud. Dan misalnya kalau Edgar Snow dia datang ke ASEAN pada tahun 1936, pada masa itu dia sudah dengar banyak, iaitu kita Parti Komunis Cina atau Tentera Merah nak menjadikan satu barisan perpaduan seluruh masyarakat Cina untuk melawan penjajah Jepun. Ini pada masa itu dari pandangan dia susah untuk dibayangkan ini akan terwujud. Bahkan dia tengok situasi pada masa itu, mungkin tentera Jepun cepat akan menduduki bahagian utara, semua bahagian utara China punya. Tapi setahun selepas itu, iaitu tahun 1937, ketika buku ini diterbitkan di Britain, ini sudah terwujud barisan perpaduan seluruh masyarakat China. Mengapa? Kerana semua fahaman atau kesedaran ini bukan hanya tersebar di kalangan macam kaum petani, juga tersebar dalam tentera yang dipimpin oleh Kuomintang. Macam Zhang Xueliang, tentera pasukan dari Timur Laut China. Dulu ketika mereka merupakan yang paling pertama menghadapi serangan dari Jepun, dan kampung halaman mereka sudah diduduki oleh Jepun. Tapi Kuomintang menghantar mereka ke Shanxi untuk bertempur dengan Tentera Merah. Tapi dalam jangka panjang yang kedua pihak bersama-sama di sana, sebenarnya banyak fahaman dari Tentera Merah sudah disampaikan dan diakui oleh tentera dari Timur Laut China. Dan pemimpin atau panglimanya adalah Zhang Xueliang. Dia akhirnya bersama-sama dengan seorang jeneral dari Kuomintang lagi, Yang Huchen, menahan pemimpin tertinggi dari Kuomintang, iaitu Chiang Kai-shek, memaksa dia mengakui seruan dari Parti Komunis Cina, iaitu menjadikan barisan bersama seluruh negara untuk bersama-sama melawan penjebahan dari Jepun dulu. Saya rasa inilah amat berbeza ya dengan sebenarnya image yang disampaikan oleh Edgar Snow. Amat berbeza dengan apa yang dilaporkan atau digambarkan oleh Kuomintang dan kuasa barat pada masa itu. Saya rasa ini sebenarnya kadang ada sedikit mirip dengan keadaan sekarang punya ya. Bagaimana mereka memaparkan sisi-sisi yang mungkin kita lihat pembaca ataupun orang luar sana perlu mempunyai satu pemikiran yang lebih kritis. Bagaimana modal-modal taktik kotor digunakan untuk mengkambing hitamkan China sendiri. Ya, pada masa bersama ini juga kita perlu ada lebih ramai wartawan macam Edgar Snow yang boleh datang ke China untuk melihat keadaan yang benar di sini dan menyampaikan imej yang benar-benar China punya kepada dunia. Betul. Dan Satra, sebenarnya sebagai rakyat China, Satra melihat bagaimana impak Long March itu pada pembangunan China sekarang. Kalau berdasarkan apa yang terbitan saya di Citra Asia, saya melihat pelbagai kemajuan dari bidang teknologi, ekonomi, pembangunan infrastruktur masyarakat sendiri cukup meluas selepas orang kata mengambil semangat Long March itu sendiri. Mungkin Satra boleh kongsikan impak Long March dalam jati diri masyarakat Cina ataupun rakyat Cina pada masa ini. Ya, saya rasa semangat ini memang amat penting, bahkan selalu diwariskan dari generasi ke generasi di masyarakat Cina. Macam ketika saya masih kecil, kita juga ada Long March. Saya rasa Long March pada atas sasaran pada masa itu ialah pembasmian kemiskinan, supaya semua orang boleh hidup dalam masyarakat cukup dan sederhana saja. Betul. Dan ini kerana ketika saya masih kecil, China masih begitu miskin. Meskipun saya hidup atau berasal dari bandar di timur pantai laut yang boleh dikatakan paling
kaya, paling maju di seluruh negara China. Tapi bekalan makanan kepada setiap keluarga pada masa itu masih terhad. Kita perlu mengikuti kuota mendapat macam minyak, mendapat bubur atau makanan setiap bulan. Tapi kita pada masa itu memang amat membayangkan kalau kehidupan cukup yang sederhana ini merupakan kehidupan yang sangat bahagia. Yang kehidupan yang dibayangkan cukup bahagia ialah kita boleh hidup tinggal dalam gedung yang tinggi. Betul. Dan kalau di atas di bawah kita boleh saling memanggil melalui telefon. Betul. Ini merupakan bayangan kita pada ketika kecil kepada bahagia yang paling itu bahagia. Tapi kita tahu pada tahun 2021 China sudah membasmikan kemiskinan secara keseluruhannya. Dan bagi generasi sekarang, long march bagi mereka ialah menjadikan negara ini negara moden ala China punya, modernisasi ala China punya menjelang tahun 2035. Tapi meskipun begitu saya rasa Satria masih belum mengiktiraf saya sudah menua dan masih ada generasi yang muda akan datang. Kita memang melihat ini merupakan satu sasaran yang cukup hebat. Tapi kita sekarang penuh keyakinan kita mesti akan mewujudkannya. Inilah apa yang makna yang begitu penting semangat long march bagi zaman ini. Kalau dulu saya cuba faham definisi pengorbanan oleh para pejuang dan prajurit, saya rasa semua negara mempunyai rasa yang sama di mana mereka berkorban suatu ketika dahulu, mereka berkorban harta bahkan nyawa, dan hasilnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Dan saya rasa definisi yang sama juga dapat diterjemahkan dalam long march di mana para pejuang dahulu dalam menempuhi perjalanan yang sukar, dalam mencari harapan baru, dalam membentuk satu negara yang terjamin selamat untuk masyarakat, akhirnya terbukti apabila China kini sebagai negara kuasa besar dari segi ekonomi, dari segi saya rasa teknologi penerokaan ruang angkasa saya sangat kagum. Dari segi kehidupan sekarang, apabila saya sebagai orang luar yang tinggal di China dahulu terfikir macam mana telefon, hanya sekadar telefon kita boleh melakukan semua urusan. Kita nak beli barang, jual beli semua melalui telefon, dan itu sendiri dibangunkan oleh anak Cina ataupun rakyat Cina sendiri. Dan ini adalah kemajuan yang kita nikmati ataupun rakyat Cina nikmati hasil daripada pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang prajurit Sri Kandi dalam long march ini saja. Ya, inilah mengapa cerita tentang long march selalu diulangkan, diberitahu oleh kepada generasi yang baru. Dan melalui macam filem yang baru ditayangkan itu Crossing, dan juga bukan hanya semangat diwarisi, sebenarnya long march juga diwarisi oleh generasi yang baru dalam sekolah. Betul. Ambil contoh, anak saya sekarang masuk ke sekolah menengah. Pada tahun lalu, iaitu tahun pertama mereka masuk ke sekolah menengah, mereka juga berjalan dari sekolah sepanjang belasan kilometer pergi ke Lukou Chao, iaitu di sana ada dewan peringatan itu perang melawan penjebohan Jepun. Berjalan kaki saja. Menggunakan 4 jam pergi ke sana, 4 jam balik. Supaya mereka merasai bagaimana pengorbanan generasi terdahulu. Ya, bagi kita sebagai ibu bapa, memanglah anak kami tidak pernah mengalami perjalanan begitu panjang. Tapi kita semuanya fikir ini adalah amat berharga, pengalaman yang amat berharga bagi mereka. Nampaknya benih yang disemai oleh generasi dahulu, hasilnya dapat dinikmati oleh generasi pada masa kini. Sangat besar kalau kita lihat pengertian long march itu dari segi semangat rakyat Cina sendiri. Daripada dahulunya susah menempuhi pelbagai cabaran yang sukar, kalau kita sekarang nak melalui pun agak sukar. Dan lihatlah pada masa kini bagaimana imej Cina, bagaimana kemajuan Cina, bagaimana pencapaian yang dinikmati oleh Cina. Sehingga saya rasa manfaat itu bukan saja dikongsi dalam kalangan rakyat-rakyat Cina, saya rasa di seluruh dunia, bahkan di ASEAN, negara ASEAN sendiri, menerusi bagaimana Cina memperkenalkan BRI, bagaimana perkongsian ataupun manfaat bersama itu dikongsikan untuk manfaat manusia sejagat.
Ya, saya rasa kalau di China kita katakan setiap generasi ada long march sendiri. Betul. Sebenarnya setiap negara juga ada long march sendiri. Betul. Memanglah kalau kita lihat sasaran yang mungkin susah untuk terwujud, tapi jikalau kita boleh bersatu padu, berjuang dari satu generasi ke satu generasi untuk satu sasaran yang bersama, mestilah dia akan terwujud. Sebenarnya kalau kita nak cerita pasal long march, banyak sebenarnya dia berkait rapat dengan perkembangan sosial ekonomi, tapi nampaknya macam masa tak mengizinkan saja mungkin. Ya, nanti kalau kita ada peluang, kita boleh dalam podcast nanti kita teruskan topik ini. Bagaimana semangat long march itu diteruskan dalam pembangunan China. Ya, Sebenarnya banyak lagi kita nak cerita saja. Okey, sekianlah kita podcast untuk Kali ini lah. Jumpa lagi dengan lagi. episod ataupun cerita-cerita menarik dari China. Ya, terima kasih Fazal. Terima kasih Satria.